Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kau nampak benar? Aku lebih handsome ke kau nak? Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya dapat lagi kita bersua muka. Setelah lama kita berada di dalam pandemik COVID-19 yang agak kritikal, yang tidak membenarkan kita untuk bersemuka. Baik, malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian atau perkongsian tafsir kita yang menggunakan kitab tafsir Al-Quran Abrul Athir, Tafsir Al-Quran di Radio Singapura oleh Al-Ustaz Ahmad Son Haji Muhammad. Dan di tangan saya juga ada kitab tafsir Durratut Tafasir oleh Al-Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Baik, kita tengok, kita hari itu sampai ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Baik, saya ulang sedikitlah. Cerita tentang apa? Cerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, yang dia ada tentera. Dia kumpulkan tentera dia. Sekok tak ada, sekok burung tak ada, iaitu burung hud-hud. Jadi bila burung hud tu mai, dia habaqlah sebab dia telah jumpa satu negeri Sabak yang dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Bilqis. Yang mereka ni tak sembah Allah, yasjudu dari Syam, mereka ni sembah matahari. Dan mereka rasa mereka buat tu betul lah. Kemudian bila dengar begitu, maka Nabi Sulaiman pun mengutuskan kepada Ratu Bilqis ini surat, dibawa oleh hud-hud. Yang surat tersebut, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim, sampai ayat yang tu kita baca hari tu. Kemudian yang ni, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey, ikutlah saya baca. Yang tak ada Quran pun tak apa, kita baca satu-satu, ikut saja saya baca apa. Kecuali bisu tak tahu apa, kan? Kalau ada boleh bakar. Baik, kita baca satu-satulah saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang tu kita tak biasa satu terus Kalau bismillah pun tak hafal lagi, aku nak cerita, kan? Ambil ketuk hammer tu, katok kepala kan? Baik, seterusnya, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sampai tang tu dulu. Dua ayat dulu. Baik. Jadi Nabi Sulaiman pun mengutuskan kepada Batu Bilqis itu sepucuk surat yang dimulakan innahu min Sulaiman. Jadi sampai kat Bilqis, dia pun kata innahu, sesungguhnya surat itu min Sulaiman, daripada Sulaiman. Dan sesungguhnya wa innahu, dan sesungguhnya dengan kandungannya itu dengan
dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat mula dengan bismillah. Tapi kalau kita nak tulis surat contohnya, tapi lah di mana ada orang tulis surat, orang mesej. Surat pun orang pakai surat elektronik, email. Tak ada masalah lah. Dulu ni mungkin masalah sikit lah. Kalau kita tulis surat, kita tulis bismillahirrahmanirrahim, kita hantar pi, takut surat itu nanti orang jatuh, orang pijak dan sebagainya. Jadi tapi lah dia tak ada masalah lah. Kalau kita dalam handset, kita terjaga, terpelihara, tak apa. Jadi tak semestinya kita nak kena tulis. Kita nak buat tu nak tulis, kena tulis tak. Kalau kita surat yang sebegitu, yang kemungkinan tak terpelihara, tak terjamin dia punya tulisan tersebut mungkin jatuh, orang pijak dan sebagainya, maka kita masa nak tulis tu bacalah bismillahirrahmanirrahim ke hadapan saudaraku yang dimuliakan. Contohnya. Cukup lah, kira dia ada tu. Kan? Jadi bismillah ini adalah disyariatkan untuk kita memulakan sesuatu yang penting terutamanya. Kalau dalam sembahyang, mazhab kita wajiblah baca bismillah. Kan? Yang lain-lain sunat. Kalau sunat lah. Kalau benda makruh, kita bismillah, makruh kan. Kalau nak buat benda haram, baca bismillah. Jadi guna haram. Ada. Kalau rokok je lah. Haram ke makruh? Kalau ada makruh, maknanya kalau dia kata makruh, dia serokok, bismillahirrahmanirrahim, makruh lah. Tapi ada apa orang serokok? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedut sekali, 2 kali ya. Nah, yang tu tak ada. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau India, dia kalau kita mengaji, dia ada hisabul jumal nama dia. Setiap huruf itu ada huruf hijaiyah, dia ada diwakili dengan nombor. Contohnya huruf alif dia dikira nombor 1. Huruf ba nombor 2. Huruf ra 200 tak silap saya. Ya ke? Lebih kurang macam itulah. Huruf ya 10 tak silap saya. Jadi kalau huruf ba 2, huruf sin berapa, huruf mim berapa, huruf alif sampai ar-rahmanir-rahim, dikira-kira semua itu tambah-tambah dia ada 786. Lepas tu kalau kedai dia mamak, dia ada 786. Apa benda yang 786 tu? 786 itu adalah jumlah pengiraan huruf-huruf hijaiyah mengikut hisabul jumat. 786. Bismillah. Itu maknanya bismillah. Jadi kalau yang tu tak apa. Jadi kita nak tulis surat. Contohnya tulis bismillah. Pasal tulis bismillah macam kita kata tadi. Jadi dia tulis 786. Jadi orang yang terima baca, dia jangan baca 786. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Yang nak tahu apa? Orang tanya, dulu orang tanya, kawan-kawan saya dia tanya, nak tahu apa? Kalau kata kedai mamak mesti ada 786. Itu bismillahirrahmanirrahim. Baik. Enggak ada orang nombor plate kereta 786. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada stokir satu restoran, dia bubuh kereta dia ada berapa biji pun, anak-anak dia pun bubuh 6699. 6699. Saya duk cari apa benda maksud dia. Rupanya 66 tu adalah Allah. Allah. Tapi kalau orang Cina kata kaya lah, nombor 6 ni kaya lah. 99 tu dia Allah, ada 99 nama. Itulah maksud dia, macam tu lah. Tak tahulah kalau ada maksud lain lagi, wallahu alam. Tapi 6699. Itu maknanya Allah ada 99 nama lah. Maksudnya macam tu. Baik, tak apalah. Panjang punya cerita kalau cerita lagu tu. Baik, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi surat tu tulis bismillahirrahmanirrahim.
Maknanya kita mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap apa pekerjaan kita. Kullu amri dzibal. Ada hadis, setiap sesuatu itu yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kurang berkat, ajzam, aqta. Dia disebut dalam hadis tersebut. Baik, kemudian alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kamu meninggi diri kepadaku. Alla ta'lu alayya, janganlah kamu rasa tinggi daripadaku, ataupun kepadaku. Kata ni wa'tuni muslimin. Waktu ni Nabi Sulaiman dia terkenal dengan kerajaan yang sangat hebat. Tidak ada kerajaan yang lebih hebat di dunia ini semenjak zaman awal peradaban manusia sampailah kita ke akhir zaman yang melebihi kehebatan yang dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Pasal apa? Yang pertama, pasal dia bukan hanya memerintahkan manusia sebagai rakyat, termasuk jin, termasuk binatang, angin dan sebagainya. Semua ikut arahan perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman pun diberi kelebihan untuk berkomunikasi, boleh memahami bahasa binatang. Tu hebat itu. Tak ada arah. Dan dia doa pada Allah Taala. Maknanya selepas dia tak ada dah orang yang lebih melebihi daripada kerajaannya. Tak ada. Baik. Yang tu cerita nanti akan ada. Menarik, surah Sad ada disebut macam tu. Ada disebut kenyataannya. Kenyataannya tak ada dah selepas ini raja yang memiliki kehebatan, keluasan, kekuasaan melebihi Nabi Sulaiman alaihi salam. Surah Sad malaslah nak buka. Cukuplah tu. Jadi yang tu kan. Ini panjang tak habis pula. Baik, kita ambil satu-satu. Kalau nak perendang halus, jadi banyak masa kita nak kena habis. Baik, huraiannya. Mengikut para mufassirin ni ahli tafsir, Nabi Sulaiman alaihi salam menulis surat itu kandungannya seperti berikut. Disebut. Apa dia yang terkandung dalam surat Nabi Sulaiman? Dari hamba Allah Sulaiman anak Daud. Disebut. Kepada Balqis ratu negeri Sabak. Dalam Quran sebut laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Ada satu surah nama dia surah Sabak. Juzuk 22. Ni juzuk yang 19. Nanti akan ada surah Sabak juzuk yang ke-22. Dengan nama Allah yang nama daripada siapa? Yalah, kita nak tulis surat kan. Macam itulah. Daripada tulis nama kita, nama yang kita nak kirim kepada siapa, kemudian dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kesejahteraan atas orang yang mengikuti petunjuk. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Itu dalam bahasa Arab dia lah. Adapun kemudian daripada itu amma ba'd. Sebab tu ucapan Nabi sendiri. Jadi yang pertama dia ada bismillah, dia ada alhamdulillah, kemudian dia ada salawat dan salam, kemudian dia ada amma ba'd. Baca begitu. Jadi kalau kata orang mengaji, kalau tengok sunnah, kalau tengok macam mana cara berucapnya, begitulah cara dia. Mesti dulu puji Allah. Kedua, salawat dan salam ke atas Rasul. Yang ketiga, disebut amma ba'd. Ada kadang-kadang tu panjang lagi, ikutlah macam tu kan. Tapi itu asas, itu yang pentinglah. Amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu, dalam surah kita tulis macam mana? Apa dia? Tak apa.
Adapun kemudian daripada itu, janganlah kamu meninggi diri kepadaku dan datanglah kepadaku berkeadaan tunduk kepada agama Allah. Itu Nabi Sulaiman kata. Lalu surat itu dicap dengan lilin dan dibubuh, dimeterai dari mohornya. Itu cara nak cap mohor. Itu dulu kan. Lah ni tak ada dah. Dan ni orang panggil pacot dia tu cop, orang panggil apa tahu orang ni cop stempel. Double stamp kan, double stamp. Tapi yang waktu tu dia ada cop, kemudian dia bubuh macam lilin, lepas tu dia buh orang tu. Jadi lekat orang tu lah dia punya, orang panggil apa, cop dia tu. Cap mohor tu. Lilin, guna lilin waktu tu. Mengikut riwayat, surat itu ditulis dalam bahasa Arab sebab Ratu Balqis bangsa Arab. Ratu Balqis Sabak di mana? Dia di bawah sana, orang Arab di bola Yaman, macam itulah kita kata. Jadi faham bahasa Arab. Jadi tulis dengan bahasa Arab. Dan setengah kaul menyatakan surat itu bukan dalam bahasa Arab, tetapi dia tahu membacanya atau diterjemahkan oleh juru bahasanya. Tak kira lah apapun bahasanya, lagu mana, janji dia boleh faham. Jadi biasalah kerajaan-kerajaan yang besar ni mestilah ada penterjemah. Lekeh tak ada penterjemah kan, mestilah ada. Macam kita Malaysia, dia ada institusi penterjemahan apa benda lah, lebih kurang lagu tu lah nama dia. Macam contohnya kami dulu lah, ni pun sama lah, nak pi ke Mesir, nak ngaji Mesir, nak pi ngaji Arab Saudi dan sebagainya. Kita punya sijil SPM dia pernah, tapi SPM kita dalam bahasa Melayu atau bahasa Melayu? Bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu. Jadi dia kena terjemahkan. Kalau pergi Mesir, kami pergi Mesir, dia terjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi siapa penterjemahan apa nama? Si penterjemah ke apa ke? Malaysia punya ada. Itu biasalah. Itu biasa. Dalam ayat-ayat di atas terdapat kesimpulan. Antaranya ialah surat itu begitu cepat disampaikan oleh Hud kepada Balqis dan rakyatnya segera. Yang kedua, Hud mempunyai, maknanya seorang pemimpin ni setiap satu isu dia tak akan biar lama-lama, lebih-lebih lagi perkara yang penting dia akan segerakan. Lambat-lambat orang marah, lambat-lambat akan jadi masalah kepada kerajaan dia. Yang kedua, Hud mempunyai daya kefahaman yang kuat, sehingga dia dapat mendengar apa yang mereka bincangkan. Kefahaman yang kuat. Macam mana ni? Boleh jadi dia boleh dengar daripada jarak yang jauh mungkin, ataupun dia dapat melihat, kadang ada ilmu boleh baca, boleh kita faham apa daripada, walaupun orang tu jauh, kumat kumit kan, mulut orang tu kita boleh baca dan kita boleh tahu apa yang dia kata. Waktu ada ilmu tu belajar macam tu kan, dia boleh jauh, dia tak dengar orang tu kata, tapi daripada gerakan mulut tu dia boleh tahu apa yang disembang, apa yang dibincangkan, apa yang dicakapkan. Baik. Yang ketiga, yang ni wallahu alam lah, tapi nak sebut di sini Hud ni dia cepat tangkap. Cepat tangkap. Kalau cepat tangkap dia lambat, dia lembab kan. Dua kan. Yang ni cepat. Surat 3. Surat itu difahami oleh Balqis kerana tahu membacanya atau diterjemahkan oleh juru bahasanya. Yang pentingnya difahami surat tersebut. Yang keempat, mengikut adat ni, surat-surat ni zaman Rasulullah pun ada. Rasulullah hantar kepada ketua-ketua kerajaan pada zaman Rasulullah. Rasulullah hantar kepada An-Najashi, Raja Habsyah. Rasulullah hantar kepada Raja Iran, Raja Parsi waktu itu, Raja Rom waktu itu kan. Beberapa kerajaan lagi yang Nabi hantar surat apa? Supaya mereka mengikut ajaran agama aslim taslam. Maksudnya itu. Baik, Islam maka kamu akan selamat. Mengikut adat kelaziman seorang utusan raja, dia mesti menjauhkan diri dari pihak penerima surat. Tu sebut tu.
Jadi agar mereka bincangkan surat itu sama mereka. Maknanya bila Hud dah bagi surat tu kepada Ratu Balqis, maknanya dia kena beredar segera. Tak boleh duduk dekat tu, pasal mereka akan bincang pasal surat tu. Tapi dia dapat tahu, dia dapat tahu apakah yang dibincangkan oleh Ratu Balqis dan juga para pembesarnya ketika itu. Yalah, buruk tak besar mana kalau dia sembunyi pun tak apa, orang pun tak perasan kan. Macam itulah. Yalah, zaman dulu-dulu ni biasalah surat dia ada burung penghantar surat kan. Berpati katanya helang pun digunakan untuk hantar surat. Dilatih untuk hantar surat. Jadi cepatlah. Dan ni tak ada tak guna lah. Ni ada tempat tempat yang guna, tapi kita tak guna lah. Kita guna kapal terbang besar pun kan, hantar macam banyak surat, bukan tekan surat, orang pun dia bawa. Agar mereka bincang. Baik, yang kelima, adapun surat itu pula mengandungi alamat si pengirim dan menetapkan wujudnya Tuhan yang Esa lagi Maha Berkuasa. Apapun yang kita lakukan, mesti yang pertama kita nak tunjuk, kita nak nampakkan, kita nak sebutkan, kita nak isbatkan, apa lagi maksud dia, bahawa kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Apa pun kita nak buat, yang saya mengajak pun sama. Pasal apa kita duk cerita ni, pasal tafsir dan seumpamanya, supaya kita nak nampak kekuasaan Allah, supaya kita nampak rahmat Allah, kita nak nampak keesaan Allah Ta'ala. Itu je. Bukan nak bagi nampak kita yang hebat, tapi nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan? Untuk mendapat keredaan Allah, untuk mendapat keampunan Allah dan seumpamanya, serta bersifat pengasih dan penyayang. Baik, yang keenam, mereka ditegah jangan sombong meninggi diri lantaran mengikuti kemahuan hawa nafsu. Jadi siap-siap ingat, disebut di situ yang perlu ditinggikan, yang wajar dinampakkan ketinggiannya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang bersifat takabur atau rasa tinggi diri, rasa besar diri, dia susah untuk menerima nasihat. Dia tak, orang bagi nasihat tak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ataupun nak masuk telinga kanan tak dan masuk, dia patah balik return, tak masuk kan. Terima kasih. Jadi bila rasa kerendahan itu tak ada apa-apa kita ni, bila kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan menerima keimanan, kita akan menerima kebaikan, kita akan mendengar nasihat. Macam tu. Bila kita dah rasa kita dah hebat, itu yang menyebabkan susah untuk kita berubah. Baik, jadi dia dia pesan siap. Kerana Nabi Sulaiman adalah Rasulullah maknanya apa? Utusan Allah. Bukan saja-saja nak pergi hantar surat, bukan saja-saja nak mengorat tu Balqis kan. Bukan dia lagu tu, tapi untuk apa? Kerana untuk mendakwah ataupun untuk mengajak supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, yang depa ini yasjuduna lisyams, menyembah matahari. Baik. Sebaliknya wajiblah mengikuti perkara yang hak dan benar. Yang ketujuh, Balqis diperintahkan supaya datang menghadap Sulaiman dengan menyerah dan tunduk kepada agama Allah. Maknanya Islamlah, maka kamu akan selamat. Selamat di mana? Dunia dan akhirat. Dari surat ini, dari isi surat tersebut terangkumlah perkara-perkara yang mustahak bagi seseorang untuk kepentingan agamanya dan dunianya. Jadi surat itu disebut apa yang penting? Yang paling penting adalah mengajak untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu
kandungan surat tersebut. Kemudian kita terus kepada ayat yang seterusnya. Saat kita tengok tang ni, apa yang disebut tang ni, kalau ada alla ta'lu alayya wa tuni la takabbaru alayya wadkhulu fi dini huna dakhalahum al-ghurur wal kibriya faqalu nahnu aqwiya ashidda. Tu dia, tapi di cerita nanti ni dia akan sebut nanti ni. Jadi kita tak payah sebut lagi lah. Dia akan sebut nanti dia akan sebut qalu nahnu ulu quwwatin, pembesar apa nama ni, Ratu Balqis sebut kita kuat, kita ada keberanian, kita dah sebagai umpamanya. Baik. Jadi ayat yang seterusnya, ayat yang 32. Ada lagi masa? Kita 8 berapa? Ingatlah masuk tu lupa lah. Kalau ada lagi kot, boleh lah kot. Okey, kita baca lain. Kita baca pula ayat yang ke-32. Kita berhenti tang ni lah, insya-Allah. Duk tengok ni panjang juga, tapi boleh kot. Dan kot saya tak cakap banyak, kita tak cerita banyak. Dan baik, kita baca. Ikut saya pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Cukup itu. Tashhadun. Baik. Qalat, Balqis berkata, ya ayyuhal mala, wahai para pembesar, wahai para pembesar. Dia punya menteri-menteri dia. Aftuni, berilah pandangan kamu semua untukku, kepadaku, fi amri, tentang urusanku ini. Bagilah pandangan, tengok apa hampa kata menteri-menteri. Ma kuntu qati'ah, aku tidak mengambil sesuatu keputusan, aku takkan memutuskanlah, maknanya. Amran, sesuatu itu, hatta tashhadun, sehingga kamu menghadirkan diri kepadaku untuk berunding, sehingga mereka bagi pandangan mereka lah kat Ratu Balqis ni. Maksudnya nak bermusyarat lah. Cerita dia ni nak mesyuarat dulu, bincang dulu. Walaupun dia seorang Ratu Balqis, dia boleh meletakkan keputusan apa saja yang dia nak, yang dia rasa dia nak putuskan, tetapi tidak sebegitu. Ini seorang pemimpin yang baik. Maknanya pemimpin yang baik, walaupun dia seorang wanita, dia seorang perempuan, tetapi cerdas kan, maknanya cerdik lah. Dia minta pandangan dia punya pembesar-pembesar apa kata mereka. Macam tu lebih kurangnya. Jadi kita tengok dia punya huraiannya. Sebagaimana yang telah disebutkan bahawa Hudhud itu apakala telah melemparkan surat itu, Balqis pun membacanya dan dikumpulkan menteri-menteri dan pembesar-pembesar negeri. Ada Laksamana, ada Tengku Bendahara, ada Temenggung. Lagi apa dia? Lagu tu lah kalau zaman Melaka dulu ni kan. Baik. Lalu diberitahukan isi surat itu kepada mereka, bagi tahu umum macam mana kabinet kita nak buat ni, lagu mana cerita. Setelah itu dia pun berkata pula, wahai menteri-menteri dan para pembesar negeri, apa pendapat kamu sekalian mengenai surat Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikirimkannya kepadaku ini? Apa pandangan hampa?
pasal surat yang ni. Dia abang-abang ni kandungan ni, surat ni daripada siapa, kandungan dia lagu mana, lagu tu lagu ni. Dia abang, okey apa pandangan hangpa? Bermesyuarat. Beritahukanlah kepadaku apa yang patut aku lakukan, kerana aku tidak mahu membuat satu keputusan sebelum kamu datang menhadirkan diri untuk berbincang terlebih dahulu dengan kamu. Bincang dulu. Dari kata-kata ini menunjukkan betapa cermatnya Ratu Balqis. Hati-hati juga nak tetapkan satu keputusan. Lebih-lebih lagi beliau adalah ketua kerajaan. Satu keputusan yang mungkin salah diputuskan, mungkin akan menyebabkan binasa habis satu negara dah. Macam kitab Perdana Menteri, silap Menteri habis. Tak lega lagi, COVID-19 melambak lagi. Tapi alhamdulillah lah, kan, dengan macam-macam lah, walaupun macam-macam lah kita katakan. Ni kurang ni berapa? 6,000 lah satu negara, Malaysia 6,000. Kedah 300 kan, 300 lebih kat parti. Lebih kurang lah. Boleh rantai negeri Celapak ke sebelum depa ni tunggu ya, boleh rantai negeri tu, siap dah beg tu, siap buh baju apa semua tu. Abang kata umum rantai negeri tu, tutup TV, naik kereta lompat pergi terus dalam rantai. 2 tahun. Zaman kita lah ni tak macam dulu. Dulu kalau 2 tahun sungguh tak ada. Dan tengok lah ni senang, nak telefon video, duk gelak habis apa kan. Kan nampak gambar dulu buat datang apa. Kata Rasid baik. Jadi mudah, senang kan. Tu pun duk ni kan, depa dah kata macam-macam lah lawak jenaka. Depa dah kata nak suruh umum raya lain, pasal hal tu tak boleh balik raya. Ni dah boleh balik kampung, umum lah raya lain. Awak ingat raya boleh ikut dan ni kena umum. Kan. Tak kita pasal ramai pula hak kena. Walaupun boleh rantai negeri, tetap kena jaga lah kan. Tu pikuk tu dah. Tak baca habis ni, mengambil panjang satu muka surat lebih. Dari cermat, betapa cermatnya Ratu Balqis dalam mentadbir kerajaannya. Baru boleh maju, baru boleh hebat satu kerajaan tersebut. Kerana menghargai buah fikiran menteri-menteri. Kadang-kadang hak yang bos ni dia duk syok, dia boleh buat keputusan macam-macam. Tapi ada buat kerja tu orang bawah. Kalau kata orang bawah buat mogok, menteri-menteri buat mogok, ataupun tak mau buat kerja, ataupun khianat pula, ataupun buat benda pula sebalik tu nak berjatuh kerajaan, kan tak pasal. Walaupun ada kuasa, peringat yang kita naik tu pun kadang-kadang sebab orang bawah yang menaikkan kita. Kan? Ini kena peringat. Setiap pemimpin kena peringat macam ni. Setiap pemimpin patutnya kena baca cerita Ratu Balqis, kena baca cerita tentang Nabi Sulaiman, macam mana mentadbir, macam mana nak jadi pemimpin yang baik. Dalam pembukaan tersebut, dengan mengharapkan nasihat-nasihat mereka serta mendengar pendapat-pendapat mereka, agar dia memperolehi saranan-saranan yang baik dan benar. Di samping hendak menguji setakat mana setia mereka terhadap kepadanya. Ada benda lain lagi, 2-3 rampang buat serampang 2 mata. Begitu kata. Ada perkara lain lagi. Antara tu nak tengok siapa yang setia kepada Ratu Balqis daripada dia. Boleh tengok kan. Dia sedar andainya pembesar-pembesar itu tidak memerah tenaga, mengorbankan harta dan nyawa untuk membelanya, dan saya tak akan dapat mereka menentang musuh dan menghadapinya. Macam kita kata tadi lah kan. Dulu kalau kata Malaysia kita, siapa dulu? Tun Abdullah Badawi. Dia kata apa? Macam mana? Bekerja janganlah bekerja untuk saya. Dia kuat lagu tu kan. Tapi bekerjalah bersama saya.
Maknanya dia sekali. Dia sekali, sama-sama. Tak ada beza lah. Maknanya bukan kerja untuk saya lah, kerja sama-sama saya untuk membangunkan negara, ya. Baik, dululah. Begitu pula seandainya azam serta semangat mereka itu tidak digembleng, nescaya mereka tidak dapat mempunyai tenaga yang kukuh dan bersatu padu. Jadi bersatu padu, itu penting dalam sesebuah kerajaan, sesebuah organisasi. Bersatu padu antara bos dengan staf, dengan pekerjanya, semua sekali bersatu hati, ya. Tapi kalau bos tu duk berasa dia hebat, dia kemas, dia boleh buat apa saja, dia boleh arah apa saja, dia boleh tindas siapa-siapa pekerja apa semua, dia akan dibenci. Orang tak ada hormat kepada dia. Bekerja tu hanya sekadar untuk mencari rezeki saja, untuk boleh hidup. Tak lama habislah jahanam lah dia punya organisasi, dia punya bisnes dia, ataupun dia punya kerajaan dia. Tak kira lah di mana pun dia berada. Tetapi kalau dia hanya mengikuti pendapat sendiri dan memerintah secara kuku besi, tak ada pandangan orang lain. Aku kata A, aku kata B. Dia duk tahu kata ada A, B lah. Z, Y, X, tak kira gitu. Tanpa mengendahkan pendapat orang lain, nescaya semangat pembesar-pembesarnya akan menjadi tawar dan taat setia. Mereka lambat laun menjadi luntur. Dia kadang-kadang ni sebab apa sebuah kerajaan runtuh? Kerana ada pengkhianat yang mengkhianati. Itu yang kena jaga, yang jadi masalah sesebuah pemerintahan. Pasal apa dia khianat? Pasal apa dia perbuat? Ataupun paling kurang malas kerja? Pasal ketua tu lah yang menyebabkan mereka sebegitu. Jadi begitu. Salah satu sebabnya. Kalau tak jaga kebajikan ke pekerja-pekerja, tak jaga kebajikan menteri-menteri, tak jaga kebajikan orang bawahannya, sampai masa dia akan jatuh lah. Sesungguhnya tindakannya melayani pendapat para pembesar dan sikapnya yang suka mengajak mereka berunding merupakan pertolongan besar kepadanya bagi memperteguh lagi akan kedudukan dan kekuasaannya. Sebenarnya bila panggil mesyuarat apa semua, sebenarnya itu satu cara untuk mengukurkan kekuatan kedudukan dia tu sebagai yang mentadbir negara. Cuba jaga-jaga, panggil mesyuarat, bagus, tak apa dah. Bila putus mesyuarat yang ni, kita putuskan A, tiba-tiba esok tak ada mesyuarat apa, tak ada apa, dia tukar pada A. Yang tu orang mana? Teruk duk main mesyuarat, teruk duk main orang apa? Kita dah bagi cadangan, tiba-tiba dia tukar ikut dan dia. Pun lagu tu pun masalah juga dah. Jahanam juga. Lain kali malah bersyarat pun pagi mesyuarat pula lepas tu minta pandangan pendapat. Masing-masing duk buat senyap. Sebab kalau duk agak pun habis boreh ataupun kata apa liok orang ni. Habis liok ni. Kan baru nak. Pasal apa? Lagi dia ikut dia juga. Jadi politik dalam ni pun satu hal lah. Jadi kira politik dah ni. Jaga-jagalah. Jadi orang panggil orang malas. Lepas ni orang malas dah. Jadi orang panggil apa? Penghargaan. Hal ini jelas sekali dapat dilihat dari jawapan pembesar-pembesar tersebut. Jadi bila dalam mesyuarat putus keputusan macam ni, tiba-tiba luar mesyuarat nanti ni berubah, hilang respect kepada ketua, hilang respect. Tak kira lah ketua apa pun, hilang. Kalau di masjid imam, kalau di daerah ketua pegawai daerah lah no. Kalau kata di negeri MB, menteri besar, sama lah. Kalau di negara Malaysia, kerajaan Malaysia, PM kan, kabinet mesyuarat putus ni, tiba-tiba PM bergelak begini lah. Yang kali kak
Ada yang nak langkah nak jadi menteri, dia reject PM, ada pun naik yang mereka pula kan. Tu yang kadang-kadang kita nampak berlaku lah ni kan. Tak setuju. Tapi hak tak setuju tu macam-macam benda lah. Salah satunya yang boleh jadi hak yang kata ni lah. Ni faham tak saya cerita ni? Yang pasal kita cerita ni bab-bab kerajaan belakang ni. Kami orang kapur ya, kata apa? Boleh makan, boleh tidur, sedap, sudah. Kita baca sikit ni. Merupakan hal ini jelas sekali dapat dilihat dari jawapan pembesar-pembesar tersebut. Sebagaimana yang diceritakan pada ayat berikut ini nanti, dan ini menunjukkan betapa cerdik dan bijaknya Ratu Balqis dalam mengendalikan pemerintahannya. Bukan boleh orang sembarangan nak jadi menteri, jadi presiden kan. Contoh yang ditunjukkan oleh Ratu Balqis inilah menjadi panduan yang baik dan sesuai dalam pengajaran Islam. Itu kita kena kita ada benda pengajaran yang kita boleh ambil. Walaupun waktu ni dia masih lagi belum Islam. Islam. Kerana Allah ada menyatakan kepada Rasulnya ayat 159 surah Ali Imran, wasyawirhum fil amr. Apa yang dilakukan oleh Ratu Balqis ketika ini sesuailah dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawaratlah engkau dengan mereka dalam hal urusan tersebut. Terutama urusan yang besar, urusan yang penting, yang menyebabkan jatuh bangunnya sebuah negara, melibatkan ramai orang, kemaslahatan dan seumpamanya, lagilah penting mesyuarat tersebut. Jadi langkah-langkah bukan yang ni saja. Kalau duk mesyuarat saja, kerja tak buat pun tak jadi apa juga. Mesyuarat tiap hari. Itu tak ada apa pun, duk lagu tu juga. Sekali mesyuarat berjam-jam kan. Lepas tu apa berusaha pun tak ada. Hak syok mana? Bukan mesyuarat, ada makan. Itulah. Dan pujian Allah kepada para sahabat dan Rasul itu ayat 38 surah Asy-Syura, wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dilakukan dengan bermesyuarat di antara mereka. Itu dalam surah Asy-Syura. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan masuk sambungan lagi ayat yang ke-33. Jadi bolehlah kita pada malam ini 3 ayat insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan kau kalau nak tanya? Tak. Tak apa. Tak tahu nak tanya apa, tak usah, senyap tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.